Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah bin Udin bersama dengan tiga lagi rakan saya iaitu Nadiah binti Suwandi, Siti Nur Adilah binti Yaakob dan juga Yi Wei En akan menceritakan kepada anda majlis kata kerja dalam ayat. Apa yang dimaksudkan dengan tajuk ini? Sebenarnya, tajuk ini akan membawa kita meneroka kepada satu konteks iaitu distribusi atau penyebaran kata kerja secara sintakmatik dalam sesuatu ayat. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, adakah anda tahu apa itu kata kerja? Kata kerja merujuk kepada perkataan yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Namun, kami memilih untuk menerangkan tentang kata kerja transitif sebagai contoh untuk menerangkan distribusi atau penyebaran kata kerja secara sintakmatik ini. Nick Safiah Karim dalam buku Tata Bahasa Dewannya, kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima penyambut selepasnya yang disebut sebagai objek. Pendapat ini bertepatan dengan Asma Haji Omar dan juga Zabah yang menyatakan kata kerja transitif memerlukan objek untuk menjadi penyambut kepada sesuatu dalam sesuatu turutan ayat. Menurut F. De Saussure, sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu turutan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. Hubungan sintakmatik ini boleh dianalisis berdasarkan kata kerja yang boleh dikaitkan dengan tiga jenis distribusi ataupun penyebaran kata kerja secara sintakmatik, iaitu pertama, kedudukan kata kerja berubah tanpa mengubah makna ayat. Kedua, kedudukan kata kerja berubah menyebabkan makna ayat berubah. Dan ketiga, kedudukan kata kerja berubah menyebabkan ayat menjadi tidak bermakna. Bagi menjelaskan tiga jenis distribusi dan penyebaran kata kerja secara sintakmatik ini, kami akan menganalisis data dari Korpus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jenis distribusi atau penyebaran kata kerja secara sintakmatik yang pertama ialah kedudukan kata kerja transitif berubah tanpa mengubah makna ayat. Hubungan sintakmatik pada tahap sintaksis dalam urutan kata kerja transitif ini dapat diubah tanpa mengubah makna ayat tersebut. Contohnya, ayat yang diambil dari korpus BPP iaitu kemudian dia membaca lagi. Kata kerja transitif dalam ayat ini iaitu membaca boleh hadir di mana-mana lokasi di dalam ayat tanpa mengubah makna ayat tersebut. Misalnya, ayat kemudian dia lagi membaca menunjukkan kata kerja transitif boleh hadir di akhir ayat iaitu sebelum kata tugas lagi. Manakala ayat yang kedua iaitu kemudian membaca dia lagi menunjukkan kata kerja transitif boleh hadir di depan kata ganti nama diri ketiga iaitu dia. Walaupun kedudukan kata kerja transitif ini mengalami perubahan dalam dua ayat tersebut, namun makna dua ayat tersebut masih kekal seperti ayat asal. Seterusnya, jenis distribusi atau penyebaran kata kerja secara sintakmatik. Yang kedua ialah kedudukan kata kerja transitif berubah menyebabkan makna ayat berubah. Hubungan sintakmatik pada tahap sintaksis di dalam ayat akan berubah makna apabila berlakunya perubahan kedudukan kata kerja transitif. Contohnya, ayat aku mengeluh dan bergegas ke kedai membeli sesuatu untuk jamuan perjumpaan malam nanti. Kata kerja transitif membeli boleh hadir di mana-mana lokasi di dalam ayat dan akan menyebabkan perubahan makna berlaku. Misalnya, ayat asal menunjukkan bahawa aku mengeluh disebabkan perlu bergegas ke kedai dan bukan mengeluh untuk membeli sesuatu. Sebaliknya, ayat aku mengeluh membeli sesuatu ke kedai dan bergegas untuk jamuan perjumpaan malam nanti menunjukkan perubahan makna iaitu aku mengeluh disebabkan perlu membeli sesuatu ke kedai. Begitu juga dengan contoh ayat yang kedua iaitu aku mengeluh untuk jamuan perjumpaan malam nanti dan bergegas membeli sesuatu ke kedai menunjukkan perubahan makna aku mengeluh ke jamuan perjumpaan malam nanti dan bukannya untuk membeli sesuatu ke kedai. Perubahan kedudukan kata kerja transitif membeli dalam kedua-dua ayat ini menyebabkan berlakunya perubahan makna bagi keseluruhan ayat tersebut. Jenis distribusi atau penyebaran kata kerja secara sintakmatik yang ketiga ialah kedudukan kata kerja transitif berubah menyebabkan ayat tidak bermakna. Hubungan sintakmatik pada tahap sintaksis berkemungkinan bermakna tetapi juga berkemungkinan tidak bermakna sama sekali apabila berlakunya perubahan kedudukan kata kerja transitif. Contohnya, ayat jadikan diri saya contoh untuk terus menyanyi menunjukkan kata kerja transitif menyanyi hadir selepas kata tugas terus. Ayat ini membawa maksud saya menjadikan dirinya sebagai contoh untuk orang lain untuk terus menyanyi.
Sebaliknya, apabila kedudukan kata kerja transitif menyanyi berubah kedudukannya ke dalam subjek iaitu menyanyi, jadikan diri saya contoh untuk terus. Ayat ini tidak bermakna kerana tidak dapat difahami secara jelas oleh penyentuh dan pendengar bahasa Melayu. Sama seperti ayat jadikan diri saya menyanyi contoh untuk terus. Apabila kata kerja transitif menyanyi berubah kedudukannya kepada selepas kata ganti nama diri kedua iaitu saya, ayat ini juga tidak bermakna. Setelah mendalami contoh-contoh yang diberikan, kami pasti anda semua telah memahami distribusi atau penyebaran kata kerja secara sintakmatik ini dengan jelas. Kami berharap perkongsian pada kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dalam menguasai ilmu sintakmatik, khususnya dalam distribusi atau penyebaran kata kerja dengan lebih mendalam. Jika anda merasakan perkongsian ini menarik, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan kongsi video ini kepada rakan-rakan yang lain. Jadi, itu sahaja perkongsian kami pada hari ini. Jumpa lagi.